dan wajib mengerjakan haji itu daripada harta pusaka dia. Faman mata wa fi zimmatihi hajjun, barang siapa yang mati dalam keadaan pada zimmah dia ni ada haji. Apa maksud pada zimmah dia itu ada haji? Apa maksudnya? Maksudnya adalah bi an tamakkana minal adai ba'dal wujub. Bi an tamakkana minal adai ba'dal wujub. Dia mampu buat selepas wajib. Maksudnya selepas wajib, cukup semua syarat yang telah disebutkan sebelum ini, dia mampu untuk buat. Tetapi dia tidak buatlah. Maka di dalam zimmah dia itu ada kewajipan haji. Seperti juga haji umrah. Umrah yang wajib. Sebab itu kita sebut orang yang meninggal dunia, kemungkinan besar pada zimmahnya itu ada umrah lebih berbanding haji. Sebab umrah ini waktunya sepanjang tahun, boleh dibuat. Haji ada waktunya dan syaratnya dan keperluannya lebih berbanding umrah. Maka ghalibnya orang yang meninggal dunia, daripada harta pusaka dia, kita akan keluarkan duit sebelum bahagi tarikah kepada waris untuk dibadalkan umrahnya. Sebab badal haji ataupun umrah ini dia diambil daripada ra'sul mal. Dia bukan diambil daripada sulus. Berapa banyak pun kos yang diperlukan, maka banyak itulah yang akan kita keluarkan. Faham? Setelah dikeluarkan, baru kita cerita pembahagian harta pusaka selepas dah diselesaikan pula hutang-hutang yang lain. Orang yang dia meninggal dunia, sebentar tulis. Orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak pernah wajib haji. Dia tak pernah. Apa maksud dia tak pernah wajib haji? Dia tidak pernah melalui fasa istita'ah. Tak pernah. Jadi bagaimana pula untuk kita buat haji bagi pihak dia? Faham? Maksudnya anak bila dah besar sikit, dah kerja, ada duit, maka mereka bercadang untuk membadalkan haji ayah mereka ataupun ibu ataupun nenek. Sedangkan secara pasti mereka ini tak pernah wajib seumur hidup. Maka yang pertama, secara pasti memang tak wajib lah. Memang tak wajib. Itu secara pasti. Tetapi boleh tak untuk dibadalkan juga? Sebab bila haji itu tak wajib, maknanya tak ada hutang. Tak ada hutang. Dan bila tiada hutang, dia jadi macam sunat lah untuk dia jadi sunat. Bila benda tu tak wajib, benda tu sunat. Dan haji dan umrah ni, kalau satu orang dia nak badalkan haji ayah dia dah pernah buat haji, tapi dia nak badalkan juga atas nama sunat. Atas nama apa? Sunat. Ataupun umrah atas nama sunat, maka tak boleh, tak sah. Faham? Tak sah. Tak boleh badal haji wajib, badal haji sunat ataupun umrah sunat. Melainkan si mati mewasiatkan. Kalau si mati tak wasiatkan, tak boleh. Dia sama macam korban. Ini ada khilaf lah, muktamadnya begitu. Seperti mana juga korban. Jadi ibadah korban tidak boleh untuk dilaksanakan bagi pihak orang yang tidak meninggal dunia, melainkan kalau dia ada mewasiatkan.
Dan wasiat itu dia sebenarnya mewakili niat. Jadi bila dia tak ada wasiat, tak ada niat, tak ada niat, tak sah. Okey. Maka berlakulah khilaf tentang masalah ini, iaitu apabila satu orang itu meninggal dunia dalam keadaan dia tak pernah wajib pergi haji. Maka tengok muka surat sebelum ni. Oh, bukan kat dalam kitab ni, dalam Qalyubi. Sebelum ni kita ada baca dalam Qalyubi tentang masalah ni, khilaf. Adakah boleh ataupun tak. Tapi muktamadnya boleh. Faham? Muktamadnya sah untuk berbuat demikian. Muktamadnya adalah sah untuk berbuat demikian. Maka bila dikatakan sah berbuat demikian, bolehlah sama ada waris untuk badalkan haji ataupun ajnabi tanpa izin waris. Dia lebih luas istinabah ataupun niabah. Haji ni dia punya niabah dia ni lebih luas berbanding ibadat yang lain. Contohnya nanti kita akan belajar satu orang dia pergi haji tetapi dia lemah daripada amalan melontar. Dia tak boleh nak buat. Sama ada pada ketika itu dia tiba-tiba jatuh sakit, ataupun dia memang sedia lemah lah, maka boleh niabahkan oleh orang lain. Itu yang dimaksudkan. Haji ni dalam bab niabah ni dia lebih luas berbanding ibadah yang lain. Solat tak boleh langsung niabah. Tak ada surah. Tak ada surah apa? Tak ada surah dalam solat ni. Satu orang dia niabah solat orang lain, kecuali satu surah. Apa dia surah dia? Iaitu surah satu orang dia melakukan badal haji ataupun umrah untuk orang lain. Jadi bila dia lakukan badal, dia juga akan melaksanakan benda-benda sunat. Antara benda sunat adalah melakukan solat sunat tawaf. Jadi solat sunat tawaf ini ajir ataupun naib itu dia akan melakukannya bagi pihak mustajir ataupun mustanib ataupun pihak semati. Jadi itu pun maknanya surah mengerjakan solat bagi pihak orang lain ni dia berlaku secara taba'an, bukan asalatan. Taba'an tu maksudnya asalnya yang boleh tu haji. Solat tu oleh kerana dia ada dalam amalan-amalan, maka dia boleh taba'an, bukan asalah. Adapun secara asalah, secara asal tak ada. Berdasarkan pendapat muktamad lah. Adalah pendapat yang mengatakan boleh, pendapat yang muktamad tak boleh. Okay, sebelum kita pergi kepada masalah ma'dhub ni, melakukan haji bagi pihak orang lain. Sebelum ni saya dah sebut, melakukan haji bagi pihak orang lain dia ada dua keadaan. Pertama, orang itu masih hidup. Yang kedua, orang itu telah meninggal dunia. Yang kita bicara tadi itu semua dah meninggal dunia. Dan bila dah meninggal dunia, kita boleh bahagikan kepada 3 tahap. Pertama, seseorang itu dia tak pernah wajib haji masa hidup dia. Ada khilaf, adakah boleh melakukan haji untuk dia. Pendapat muktamadnya boleh. Yang kedua, dia pernah melalui fasa wajib. Orang yang pernah melalui fasa wajib ni, tanggungjawab haji itu akan terbeban atas zimmah dia, walaupun selepas tu dia jadi fakir semula. Dia pernah lah dalam hidup dia kaya, dapat panggilan haji pun dia tak pergi. Kemudian selepas itu baki hidup dia miskin. Faham? Baki hidup dia miskin. Kalau dia meninggal dunia, kira hutang haji tu. Faham? Bahkan orang yang dia pernah istita'ah dalam hidup dia, kemudian dia fakir. Sebelum ni kita belajar tidak wajib kasab.
tak wajib hasilkan duit sampai cukup untuk boleh pergi haji. Tak wajib. Ada, tak ada. Dia tak wajib, contohnya berapa ribu yang diperlukan. Dia kena kerja sampai cukup duit tu. Tak wajib. Kerana apa? La yajibu tahsilu sababi wujubil hajj. Tidak wajib menghasilkan sebab wujud haji. Tak wajib. Tetapi, dia ada tetapi, kalau seseorang itu dia pernah istita'ah, kemudian dia jadi fakir, untuk dia ni, dia wajib kasab sampai cukup duit pergi haji. Faham? Asalnya tak, tapi kalau dia pernah istita'ah kemudian dia jadi fakir, maka dia wajib kasab. Seperti mana dalam Tuhfah, istita'ah thumma iftaqara lazimahul kasbu lil haji. Bukan setakat itu, dia ni wajib, kalau boleh larat jalan kaki pergi haji, dia wajib. Asalnya kalau orang tu dia larat, dia mampu untuk jalan kaki pergi haji pun, dia tak wajib. Dia tetap kita syaratkan dia ada kenderaan kan. Tapi ini semua untuk orang yang belum lagi istita'ah, pernah istita'ah. Tapi kalau seseorang itu dia pernah istita'ah, dia wajib kasab dan dia wajib masih berjalan. Bukan setakat itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, untuk cukupkan duit dia pergi haji, dia wajib meminta dengan orang. Jadi meminta ni sepatutnya dilarang kan, tapi tidak dalam surah ni. Maknanya oleh kerana nak cukupkan duit tu, dia perlu minta. Pada ketika itu dia wajib minta. Dhaif lah dalam mazhab dhaif, tapi di sisi Imam Al-Ghazali, hatta dia wajib meminta. Faham? Jadi kita fikir, dia ada ke orang yang mana dia lupa nak pergi haji? Ada. Ramai. Ada duit, banyak duit, tak pernah fikirlah otak dia untuk pergi haji. Bagi merata seluruh duit, melancong, kemudian mati, tak pernah pergi haji walaupun duit banyak. Satu, berdosa lah. Dosa bukan sikit. Nabi sebut, hendaklah dia mati Yahudi ke Nasrani, pulang pada dia. Faham? Kalau orang yang mampu pergi haji tapi tidak pergi haji. Kemudian masalah yang sangkut sebelum ni tentang tatimmatun, tambihun, takmilatu syarti amni tariq wa hukmi imkanis sayr. Ada lebih daripada 8 syarat yang disebutkan oleh ulama di samping syarat yang disebutkan dalam matan. Jadi salah satu syaratnya imkanus sayr. Ada khilaf antara Ibnu Salah, tengok dalam syarah, Ibnu Salah dan jumhur. Jadi Ibnu Salah mengatakan imkanus sayr ni adalah syarat istiqrar al-hajj fi dhimmah. Faham? Secara ringkasnya, syarat yang ini ni, imkanus sayr ni, saya baca dalam Tuhfah, yang lebih jelas lah. Dalam Tuhfah ni ibarat jelas lagi. Wa huwa an yabqa ba'da wujudil istita'ati ma yumkinuhu sayru fihi li ada'i nusuki 'ala al-'adah. Apa maksud syarat ni? Masih berbaki waktu selepas istita'ah. Maksudnya selepas cukup semua sekali, ada waktu pula. Kita kena tengok iktibar waktu. Selepas dia istita'ah, masih berbaki waktu yang cukup untuk sampai ke Arafah mengikut kadar perjalanan yang normal. Maksudnya orang berjalan normal, tidak disyaratkan pecut. Maksudnya kalau berjalan normal, sempat tak sampai? Sempat. Maka orang ini dikira wajib haji. Faham? Tapi kalau duit dia ada, tapi duit dia ada last minute, ataupun dia dapat visa last minute,
Kalau dia nak bersiap sekarang semua, memang tak sempat. Airport dah tutup, contohlah. Faham? Saudi dia tak buka ada airport. Maka dia ini dikira tidak istita'ah pada tahun tu. Dia cukup duit. Maknanya contohnya dia dapat panggilan tapi duit tak cukup. Last minute cukup, tapi kalau nak pergi sekarang dah tak sempat. Tak sempat. Maka dia dikira tidak wajib pergi haji. Faham tak? Jadi bihaisu la yahtaju liqat'i akthara min marhalatin syar'i, ini pun dah tulis minggu lepas. Yang dimaksudkan perjalanan mengikut adat tu adalah dia tak perlu nak mengharungi lebih daripada satu marhalah syar'iyah dalam tempoh satu hari. Kalau dia nak sampai itu, dia kena pecut 2 marhalah. Satu hari 2 marhalah baru boleh sampai. Kalau kurang tak boleh sampai, maka tidak dikira cukup masa. Tapi iktibar marhalah syar'iyah ni mengikut kenderaan darat. Dan kenderaan darat itu pula adalah binatang. Jadi untuk zaman sekarang kenderaan berpetrol ni lainlah dia punya jarak dia. Maksudnya jarak normal bagi perjalanan seseorang dalam tempoh satu hari kan. Maka itu jarak dia. Walaupun dia ni biasa berjalan jauh dalam masa satu hari, tetap daripada segi kita nak hukum wajib itu hanya adat sahaja, sairul mu'tad. Fa in intafa dhalika, tapi kalau syarat tadi tak ada, lam yajibil haju asla. Ini pendapat jumhur. Dia tak wajib pergi haji langsung. Fadlan an qada'ihi. Wajib haji pun tak, apatah lagi kena qada'. Faham? Khilafan li Ibn Salah. Berbeza dengan Ibn Salah. Sebab apa kita kata dia tak wajib? Sebab orang ini adalah ajiz. Dia lemah secara fizikal untuk buat haji. Sebab untuk buat haji kita perlukan masa juga. Fizikal tu tubuh dia sihat lah, tapi masa tak ada. Secara hissi, sebab itu dia ada satu furuk dalam kitab apa? Satu kitab. Kalau satu orang ni, dia ni wali Allah, dia boleh pergi haji seminit. Dia ada pintu Doraemon. Dia buka pintu tu terus sampai Mekah. Contoh kan. Untuk dia ni, daripada segi kewajipan haji, tetap kita iktibarkan syarat ni juga. Walaupun dia ni boleh pergi dalam masa lahzah, jin Ifrit bawa ke, tetap apa? Tetap untuk kita hukum wajib pergi haji macam orang biasa juga. Faham? Sebab perkara yang luar biasa tidak diambil iktibar dalam hukum. Hukum tak ambil iktibar. Hukum tetap mengambil normal. Okey, apakah faedah ataupun samaratul khilaf daripada pandangan jumhur dan juga Ibn Salah? Dia punya samaratul khilaf dia, wa tazharu faidatu hadha an-niza'i fi wasfihi bil ijab fa yusafu bihi 'inda Ibn Salah. Maka dia punya faedah niza' ni, khilaf ni adalah orang ni, orang yang dah istita'ah. Dia dah istita'ah tapi segi masa tak cukup. Di sisi Ibn Salah, orang ni wajib pergi haji. Di sisi jumhur, orang ini tidak dipanggil wajib pergi haji. Faham tak? Dia punya faedah khilaf dia. Di sisi Ibn Salah, orang yang mana dia telah mampu pergi haji, walaupun waktu yang berbaki tak cukup, maka dia wajib pergi haji. Kita kata tak wajib sebab syarat wajib pergi haji itu tak cukup, iaitu baki masa tu taklah cukup. Di sisi Ibn Salah, baki masa cukup ni adalah dipanggil syarat istiqrar fi zimmah. Dia wajib pergi haji, tapi tak wajib dihajikan daripada pusaka dia. Faham? Dan dia punya faedah khilaf itu terzahir dalam masalah adakah boleh kita ambil badal haji untuk dia lepas dia mati. Maka di sisi Ibn Salah boleh, sebab orang ini dia pernah wajib haji. Faham?
Di sisi jumhur ada khilaf. Sebab orang ini tak pernah wajib pergi haji, pendapat muktabarnya boleh juga. Jadi takbir dalam tuhfah ni lebih mudah dan lebih jelas berbanding lain. Baca sikit. Dia ada kitab haji yang bagus selain daripada yang saya sebutkan, Idah Manasik, Hasyiah Ibn Hajar Al-Haytami. Ini yang lebih mutaakhirin dan memang dia punya furuk terlalu banyak. Dipanggil Allamah Wana'i. Wana'i ini terkenal lah dalam bab haji, iaitu berjudul Umdatul Abrar fi Ahkamil Haji wal I'timar. Faham? Apa nama kita dia? Umdatul Abrar fi Ahkamil Haji wal I'timar. Ini kalau kamu baca, dia punya furuk terlalu banyak. Cara cambah furuk beliau. Yang saya pegang ni bersama dengan Hasyiah. Hasyiah 2 jilid. Cetakan Nurul Mubin, tapi tak bagus cetakannya. Ba'isya ni kalau tak silap yang syarah kepada Bushrul Karim. Dia punya hasyiah kepada Umdatul Abrar. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. المكتوب العاجز عن الحج بنفسه بكبار أو غيره إن وجد من يحج عنه بإجرة المثل لزمه الحج بها. Dan orang yang tidak ada kemampuan, yang lemah untuk membuat haji, Mabuk ni bukan lemah. Sakit pun orang lemah. Ma'dub ni dia lumpuh. Faham? Okey, kita tengok ta'rif ma'dub ni. Ini dalam Umdatul Abrar. Wa huwal ma'yus min qudratihi 'ala nusuk bi nafsihi. Dia tak semesti faktor lumpuh lah. Kadang faktor tua sangat. Tua renta, orang tua. Jadi dia orang panggil sakit tua. Kalau semata-mata sakit, tak boleh lagi badal haji. Orang tu dia sakit. Dia sakit dengan apa? Maradan la yurja bar'uhu. Boleh ke? Tak boleh. Jadi apa ni ta'rif dia tadi? Wa huwal ma'yusu min qudratihi 'ala nusuki bi nafsihi. Biqawli adlai tibbin au bima'rifatihi wa huwa 'arifun bit-tibb wa huwa 'arifun bit-tibb wa huwa al-ma'yusu min qudratihi 'ala an-nusuki bi nafsihi بقول عدلي طب أو بمعرفته وهو عارف بالطب.
Ini penting ni untuk kita tahu dia punya ta'arif dia. Sebab nanti dia salah badal. Faham? Orang tu tak sampai tahap lagi boleh kena badal, boleh dibadal, tapi ambil juga badal. Sebab kita kena faham, asalnya ni tak boleh nak badalkan orang lain. Asalnya tak boleh nak badal orang lain. Dia punya ghayah masalah ni, contohnya satu orang tu dia badalkan dalam keadaan memang dia lumpuh, tak boleh pergi. Tiba-tiba dia jadi boleh jalan balik. Faham? Contoh. Maka dia kena buat haji semula. Dia punya ghayah tak boleh badalkan orang lain ni. Orang yang ma'dhub ni, semasa dia ma'dhub, dia telah istijar, badalkan orang lain. Kemudian dia sembuh. Maka bila dia sembuh, maka dia sendiri kena buat. Faham? Kalau badal itu berupah, maksudnya dia upah orang untuk buat haji, dia upah. Kemudian dia jadi sembuh, maka orang yang buat haji bagi pihak dia tu kena pulangkan balik duit. Faham? Nak tunjukkan dia punya ghayah masalah ni. Sebab apa kena pulangkan balik duit? Sebab apa maksud upah? Upah ni kita bagi servis kepada seseorang, yang mana servis kita tu orang itu dapat manfaat. Faham? Atas manfaat yang dia perolehi daripada kita, maka kita berhaklah dapat bayaran. Dalam surah ni tidak ada apa-apa manfaat yang dia dapat. Sebab apa? Bila dia sembuh semula, maka haji yang kita buat tu tidak apa? Menggugurkan kewajipan dia. Tidak menggugurkan. So bila tidak menggugurkan kewajipan dia, maksudnya dia tak dapat apa-apa manfaat daripada servis badal kita. Bila dia tidak dapat apa-apa manfaat, maknanya duit ujrah yang kita ambil itu adalah duit yang diambil tanpa imbalan, tanpa pertukaran. Sepatutnya ujrah dia punya pertukarannya manfaat. Sekarang ni soalannya kita ambil duit itu buta je. Dalam surah Ma'dhub ini sembuh, haji yang dilakukan oleh ajir itu dikira haji dia, bukan haji orang tu. Faham? Mula-mula dikira haji orang tu, tapi bila orang tu sembuh dikira haji dia. Faham? So bila dikira haji dia, kenapa dia nak ambil upah atas haji yang dia yang dapat manfaat, bukan pengupah yang dapat manfaat. Wallahu a'lam bishawab.